Baik, persoalan antara persoalan yang bermain di kepala ramai orang sekarang ni ialah adakah BN akan kembali berkuasa di Selangor selepas PRU 13 nanti. Kedudukan setakat ini selepas PRU 12 kita tahu BN ada 22 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor. 20 kerusi daripada 56 kerusi. Dan kalau kita lihat taburan kerusi ini, sebahagian besar kerusi di Selangor ni berada di kawasan campuran. Sebab dalam hampir 2 juta pengundi yang akan mengundi di Selangor dalam PRU ke-13 nanti, kita boleh bahagikan dia kepada kawasan majoriti Melayu yang kesemuanya lebih kurang 10 kerusi, kawasan majoriti Cina juga 10 kerusi, dan kawasan campuran di mana tidak ada kumpulan etnik tertentu yang menjadi majoriti. Dan berdasarkan apa yang kajian yang saya lakukan, BN tidak akan bermasalah di kawasan majoriti Melayu yang sebahagian besarnya terletak di luar bandar. Kemungkinan besar dia akan tambah lagi kerusi daripada 2 lagi menjadi 8, iaitu selain daripada dia ada sekarang ni seperti Dun Sungai Tawar, Dun Sabak, Sungai Panjang, Sungai Burung, Jeram dan Dengkil. 2 kerusi yang agak goyang kepada PKR ialah di Gombak Setia dan di Kota Anggerik. Di kawasan campuran, kedudukan setakat ini BN dalam istilah yang dilakukan oleh parti-parti politik di negara kita ni, seperti mereka kategorikan kawasan yang mereka berpotensi menang besar tu dikategorikan sebagai putih, kawasan yang 50-50 dikategorikan sebagai kelabu, dan kawasan yang mereka jangka kalah dikategorikan sebagai hitam. Data yang saya perolehi menunjukkan 11 kawasan di Dewan Undangan Negeri Selangor seperti Dun Pematang, Dun Hulu Bernam, Batang Kali, Jeram, Kuang, Semenyih, Dusun Tua, Seri Setia, Paya Jaras, Morik dan Tanjung Sepak ni dikategorikan sebagai kawasan putih untuk BN. So lebih kurang 11 kursi semua sekali. Dan daripada 36 kursi di kawasan campuran ini, BN mensasarkan lebih kurang 14 kerusi, iaitu di Sekincang, di Bukit Melawati, Ijuk, di Rawang, Taman Templer, Batu Kif, Lembah Jaya, Cempaka, Seri Serdang, Meru, Selat Kelang, Pelabuhan Kelang, Sejangkang dan Teluk Datuk. Ada beberapa kriteria yang menyebabkan kawasan ini jatuh dalam kategori kelabu. Antaranya ialah kemenangan majoriti yang kecil yang diperolehi oleh pembangkang dalam PRU 12 yang lalu. Keduanya, kawasan-kawasan di mana PR bermasalah, dan ada juga kawasan di mana BN bermasalah. Misalnya seperti di Taman Templer sebagai contoh, di mana kemenangan dia di situ di bawah majoriti 1000 undi, iaitu 613 undi saja. Dan juga di Seri Serdang misalnya 45 undi saja BN menang dalam PRU ke-12 yang lalu. Faktor seterusnya juga ialah pergolakan dialami oleh parti pembangkang, dan gerak kerja dilakukan oleh BN di kawasan-kawasan ini. So dengan kata lain, inilah 14 kerusi yang saya baru senaraikan tadi yang saya kira akan mengalami persaingan sengit dalam PRU ke-13 ni nanti. Sebabnya kalau kita andaikan 8 kerusi BN menang di kawasan majoriti Melayu, dan mereka boleh menang lagi kawasan putih di campuran saya kata tadi 11, dan daripada 14 ni mereka mungkin menang juga 11 kalau kita tolak Selat Kelang, Meru dan juga Seri Serdang. So di keseluruhan di kawasan campuran, daripada 36 kerusi di campuran tu,
BN mungkin boleh menang 22 kerusi dan campur dengan kemenangan di kawasan majoriti Melayu tadi. Saya berpendapat senario untuk BN menang tipis di Selangor tu agak tinggi. Kenyataan ini saya buat selain daripada kajian dilakukan yang disifatkan sebagai culaan tu tadi oleh parti BN dan saya lakukan sendiri berdasarkan program dilakukan oleh BN di peringkat pusat, misalnya pemberian bantuan BRIM, bantuan karisma kepada golongan miskin dan sebagainya yang melibatkan banyak komuniti di luar bandar. Yang ketiga ialah kita lihat corak pengundian pada PRU ke-12 yang lalu di kawasan Melayu luar bandar yang ramai terdapat golongan orang tua dan juga apa kita kata golongan kelas pekerja. Undi mereka sebenarnya tidak lari banyak kepada pembangkang. Kalau keadaan ini dengan apa yang dilakukan oleh pusat tadi berkesan dan mereka terima baik bantuan itu dengan penyertaan atau sokongan sedikit masyarakat India di beberapa kawasan tadi saya sebutkan tadi, kemungkinan ataupun senario BN menang tipis di Selangor tu agak tinggi. Kawasan campuran ini saya tak sebut tadi berkenaan dengan kawasan majoriti bukan Melayu. Ada 10 kawasan majoriti bukan Melayu dan kawasan ini diisytiharkan sebagai kawasan hitam kepada BN. Dan di kawasan campuran, kawasan hitam kepada BN ialah seperti di Bangi, di Taman Medan, di Kota Damansara, Seri Andalas, Seri Muda. Antara sebab kenapa kawasan ini menjadi kawasan hitam kepada BN ataupun sukar untuk BN menang ialah kalau kita lihat populasi pengundi di kawasan ini secara puratanya kecuali di Seri Andalas dan Seri Muda, kesemuanya mempunyai pengundi melebihi 36,000 ke atas. Dan Dewan Undangan Negeri yang paling ramai mempunyai pengundi ialah di Serdang, Seri Serdang sebanyak 65,000 pengundi. Kalau sebelum 2012 yang lalu di kawasan ramai pengundi ini tidak menjadi masalah kepada BN sebab pembangkang tidak bersatu dan biasanya BN ditandingi secara 3 penjuru. Jadi sebab itu kawasan ini tidak dipecahkan. Tetapi apabila Pakatan Rakyat dibentuk selepas 2008, kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai ini menjadi masalah kepada BN. Kalau kita lihat Tanjung Karang misalnya, untuk keseluruhan Parlimen Tanjung Karang penghuninya tak sampai 30,000 orang dan 26-27,000. Tetapi di Seri Serdang saya kata tadi, antara Dewan Undangan Negeri yang paling ramai pengundi, mereka ada 65,000. Artinya seperti 2 kali ganda pengundi di Tanjung Karang. Dan sifat kedua kita lihat di kawasan berpenduduk ramai ini ialah kemudahan asas seperti jalan raya, soal jenayah, kemudahan lain seperti balai raya, taman permainan yang tidak mencukupi dan sebagainya, kesesakan lalu lintas. Dan ini semua saya berpendapat menyebabkan pengundi di kawasan ini agak sukar untuk dimenangi oleh BN. Kebanyakannya berada di pinggir bandar Kuala Lumpur dan juga Kelang. Pengundi yang berusia 40 tahun ke bawah merupakan 42% daripada pengundi-pengundi di kawasan ini. Dan kalau kita lihat sebab kenapa mereka mengundi Barisan Nasional Pakatan Rakyat di tahun 2008 yang lalu, antaranya ialah seperti soal kualiti hidup atau kemudahan asas yang tidak mencukupi, kesesakan lalu lintas sebagainya, dan tidak kurang juga terutama middle class yang melihat soal governance ataupun urus tadbir, soal kecekapan, kompetensi kerajaan, ruang demokrasi,
ketulusan dan sebagainya. Dan tinjauan yang kita lakukan menunjukkan golongan middle class utamanya di kawasan urban area ini tidak begitu impress dengan apa dilakukan oleh BN pada peringkat pusat. Saya berpendapat kepada penentu undi, kepada middle class tanpa mengira etnik dan sebagainya, soal governance dan soal kualiti hidup adalah penting, selain daripada soal pengurusan ekonomi dan sebagainya. Kita tak nafikan kalau kita lihat berbanding dengan zaman Pak Lah, apa dilakukan oleh Najib Tun Razak selepas mengambil alih pada tahun 2009 yang lalu, berjaya meletakkan ekonomi kita dalam situasi yang agak baik lah. Dengan kata lain, kita tidak mengalami kadar pengangguran yang tinggi, kadar inflasi yang tinggi. Itu satu aspek yang diakui oleh golongan middle class ini. Tetapi mereka yang menjadi keprihatinan mereka sebab di Selangor ini mereka agak fobia dengan UMNO berdasarkan track record yang lalu. Sebab pemimpin-pemimpin yang dinaikkan tu berhadapan dengan masalah governance ataupun masalah dalam mengendalikan soal kewangan, ketulusan dan sebagainya.